Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk muzakarah kita malam ini, eloklah kita berkongsi pengalaman dan sedikit ilmu yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Saya rasa itu perkongsian ilmu yang paling sesuai untuk malam ini, ya. Lailatul Qadar tidak akan berlaku pada waktu siang. Tuan-tuan jangan cari Lailatul Qadar lepas subuh. Tapi kalau cari Kamda, ada. Ada ke Kamda sekarang? Tak ada. Nasi kanda ada, kata Haji Mat. Tapi sekarang tutup. Lailatul Qadar, tuan-tuan jangan cari waktu siang. Tuan-tuan kena cari Lailatul Qadar pada waktu malam. Bermakna Lailatul Qadar hanya ada dan akan berlaku pada waktu malam. Faham kan? Jadinya bila Lailatul Qadar hanya berlaku pada waktu malam, maka itu bermakna tuan-tuan kena tahu dan kena faham selok-belok berkaitan dengan waktu malam. Ya. Kalau kita tak tahu, tak faham, tak mengerti selok-belok dan apa rahsia yang ada pada waktu malam, susah untuk kita mencari Lailatul Qadar. Susah. Ya. Secara ringkasnya, di dalam Al-Quran ada banyak menyebut tentang perkataan malam. Termasuklah Lailatul Qadar ni pun malam juga. Tetapi ada 3 kalimat malam yang saya nak kaitkan dengan rahsia malam. Yang pertama, wal-laili idza yaghsha. Yang kedua, wal-laila libasa. Dan yang ketiga, wal-laili idza as. Pernah dengar? Cukup 3 malam. Walaupun
ada lebih banyak kalimat malam yang Allah sebut. Jadi untuk muzakarah ringkas kita malam ini cukup 3. Walaili idza yaghsha, walaila libasa, dan walaili idza as. Baik. Di mana letaknya Lailatul Qadar? Adakah dia letak pada walaili idza yaghsha, ataupun adakah Lailatul Qadar ni dia letak pada walaila libasa, ataupun adakah Lailatul Qadar ini dia terletak pada walaili idza as. Okey, malam ni kita cerita sikit-sikit je, tak banyak ya. Cukup untuk kita bawa balik rumah sebagai jajan. Malam ni kita buat. Baik. Secara umumnya malam ini terbahagi kepada 3. Malam yang pertama iaitu malam yang Allah sebut walaili idza yaghsha. Itu malam yang pertama. Itu jenis malam yang pertama, iaitu walaili idza yaghsha. Apa makna walaili idza yaghsha ni? Iaitu demi malam apabila ia menutupi. Apa makna malam yang menutupi ni? Iaitu malam yang menutupi waktu siang. Jimat, apabila terbenam sahaja matahari, maka dinamakan ghurubus syamsi. Ya, hilangnya cahaya matahari itu dinamakan ghurubus syamsi. Ya. Bila ghurubus syamsi, maka itu yang kita kata waktu maghrib tu. Bila masuk saja waktu maghrib, maka bermulalah walaili idza yaghsha. Itu. Jadi tuan-tuan jangan cari Lailatul Qadar waktu ni, tak ada. Jangan takut dia takkan berlaku pada waktu laili idza yaghsha, tak ada. Jangan risau. Ya. Jangan duk tunggu lepas isyak Lailatul Qadar, tak payah. Memang tak ada pun. Haji Hamid, isteri tanya, kenapa abang tak nak tidur? Abang nak tunggu Lailatul Qadar. Tak payah tidur. Ya. Bila berlakunya walaili idza yaghsha, jenis malam yang pertama, secara ringkas apa yang perlu kita buat? Yang pertama, Nabi kata tutup tingkap, tutup jendela. Mana-mana tingkap, mana-mana jendela yang terbuka, tutup. Jangan dibuka. Faham? Lagi kita sebut, apabila bermulanya walaili idza yaghsha, jenis malam yang pertama, apa lagi yang perlu kita buat? Duduk rumah, masuk dalam rumah. Jangan biar anak cucu kita main di luar waktu ini. Faham? Tapi kalau nak duduk juga dekat luar, terpulang. Kalau nak biar juga tingkap terbuka, pintu terbuka, terpulang.
Cuma dalam hadis Nabi ajar kita apa yang perlu kita buat bila berlakunya walaili idza yaghsha ni. Tadilah yang pertama, tutup semua jendela. Pintu-pintu rumah tutup. Yang kedua, duduk dalam rumah. Jangan biarkan anak cucu kita masih berada di luar. Yang herannya nak merokok pun waktu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena sebiji kurma, lepas tu rokok. Kenyang dah gitu. Kenapa kita kena tutup jendela? Kenapa kena masuk rumah? Sebab masa ni bukan masa kita dah. Masa kita waktu siang. Waktu ini bukan waktu kita. Waktu ini adalah waktu makhluk-makhluk halus. Ataupun dalam kitab sebut, waktu ini adalah waktu untuk makhluk yang bersayap dan waktu untuk makhluk yang berkepak. Tuan-tuan nak tahu, jin ni ada sayap. Jin ni ada kepak dia. Bukan binatang yang berkepak saja. Jin pun ada sayap dia, ada kepak dia. Sebab tu waktu ni tutup jendela. Sebab waktu ini waktu untuk makhluk yang berkepak ataupun waktu untuk makhluk yang bersayap. Waktu ni masuk rumah. Inilah waktu nak main bola. Inilah waktu nak melepak dekat tepi padang. Itu yang bila kita dapat penyakit misteri, pergi hospital berubat tak sembuh-sembuh. Sebab ditimpa penyakit misteri. Biasanya penyakit misteri ini mudah untuk didapati pada waktu walaili idza yaghsha. Jenis waktu malam yang pertama, iaitu malam yang menutupi waktu siang. Dia belum berlaku Lailatul Qadar lagi. Boleh hadirin? Jadi tadi saya sebut, tak payah kita tunggu Lailatul Qadar waktu ni. Memang tak ada. Dia tak berlaku pada waktu ini. Tapi nak cari malam nisfu Sya'ban, cari waktu ni. Nisfu Sya'ban kita cari pada waktu ni, walaili idza yaghsha. Sebab tu orang baca Yasin lepas maghrib. Mana ada orang baca Yasin pukul 3 pagi? Tak ada. Sebab nisfu Sya'ban, pintu langit terbuka tu, waktu-waktu ni ya. Jadi kita nak kejar waktu pintu langit terbuka tu, cari pada walaili idza yaghsha, awal malam. Okey, jelas tak? Jadi walaili idza yaghsha ni disebut awal malam lah. Awal-awal malam disebut walaili idza yaghsha. Dia bermula daripada terbenam sahaja matahari sehinggalah waktu jam 12 malam. Ini dinamakan awal malam. Ya. Waktu ni macam tadi saya sebutlah, tolong berhati-hati. Orang dulu selalu cakap waktu ni waktu mudah untuk kita kena keteguran. Ya. Boleh? Baik. Tak ada kait pun dengan Lailatul Qadar kan? Baik. Sebab nak cerita pasal Lailatul Qadar.
Baik. Dan jenis malam yang kedua iaitu disebut dengan istilah larut malam ataupun tengah malam. Tadi awal malam, dan malam yang kedua disebut larut malam ataupun tengah malam. Bila bermulanya waktu larut malam ataupun tengah malam ni? Selepas jam 12. Razak. Dan larut malam ni ataupun tengah malam, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama waktu mudarat, dan yang kedua ni waktu untuk kita mencari Lailatul Qadar. Maknanya tuan-tuan, Lailatul Qadar ni dia tidak berlaku pada awal malam, tetapi dia hanya akan berlaku pada larut malam ataupun tengah malam. Faham? Waktu ni juga Tok Bomoh, tukang-tukang sihir, waktu ni dia sibuk dengan kemian dia. Dia nak sihir orang pun waktu ni. Ya? Dan waktu ni pun kalau kita nak kenakan tukang sihir pun waktu ni lah. Jangan kenakan dia waktu ni, tak boleh. Dia dajal kita, kita nak dajal dia balik, kita kenakan dia pada waktu larut malam ataupun tengah malam. Okey, faham ni? Saya perlahan-lahan sebut ni. Tadi saya sebut tengah malam ataupun larut malam, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama waktu mudarat, dan yang kedua waktu untuk beribadat. Bila bermulanya waktu mudarat pada larut malam ni? Sekitar jam 1 hingga jam 2. Itu waktu mudarat. Kalau boleh tidur, jangan tak tidur. Waktu ni kalau kita tak tidur, kita amalkan tak tidur, setiap hari tidur pukul 2, pukul 1, pukul 2, tuan-tuan ada harapan cerah untuk kena penyakit jantung. Ya. Tu. Sebab tu disebut waktu ini waktu mudarat. Supaya tidak menimpa kemudaratan masa itu pada kita, elok kita tidur. Tidur waktu ni. Maksudnya lepas balik rumah ni sekarang, mungkin ada yang nak sambung dengan tadarus ataupun bertilawah Al-Quran, lepas tu tidurlah. Nak sambung makan, bolehlah. Tadi mungkin tak makan banyak, takut ngantuk kan. Jadi mungkin nak sahur round pertama, kan, lepas tu tidur. Kalau boleh jangan berjaga sampai waktu larut malam. Pukul 10.30, pukul 11 elok tidur dah. Dan jangan kita selalu sangat berjaga sehingga larut malam. Jam 1, jam 2 duk tengok TV lagi. Bahaya tuan-tuan. Waktu ini waktu mudarat. Mungkin sekarang kita tak rasa, lama kelamaan umur semakin apa ni Haji Hamid? Semakin pendek. Umur semakin tua ni, tuan-tuan akan rasa. Pernah tak kita dengar orang cakap dulu masa muda tidur lambat tak apa, dah tua-tua ni tidur lambat tak boleh. Dia kadang-kadang waktu tua ni kita banyak dapat penyakit disebabkan waktu muda.
Sebab waktu muda tu contoh, waktu tidur kita tak jaga, waktu tua kita akan dapat sakit. Waktu muda kita tak jaga makan, waktu tua kita akan dapat sakit. Itu biasa. Waktu muda kita jaga makan, kita jaga tidur, insya-Allah waktu tua ni kuranglah sakitnya. Ada juga, tapi kurang. Kan? Masa muda melantak semua benda. Tengok tua nanti. Tengok duduk pun dah tak erti nak, dah tak boleh nak bersila dah dia mula. Tu sebab waktu muda macam tu. Nak cara ambil bersila pun dah tak boleh dah. Tu. Razak dandan tu awak bapak nak bersila elok. Yelah. Baik. Jadi waktu mudarat pun tak akan berlakunya Lailatul Qadar, tak ada. Tuan-tuan tak payah nak bangun pukul 1 tidur pukul, katalah lepas sembahyang Isyak pukul 10.30 kita tidur, ya bangun pukul 2. Pukul 2 ni bukan waktu beribadat. Pukul 2 ni waktu mudarat. Tidur je. Sebab larut malam ataupun tengah malam yang pertama dinamakan waktu mudarat. Jam 1 hingga jam 2. Jangan cari Lailatul Qadar waktu ni, dia tak ada. Tapi nak bangun, mula cari Lailatul Qadar sekitar jam 3 hingga jam 5 pagi. Waktu ini waktu elok untuk kita beribadat. Dan carilah Lailatul Qadar pada waktu-waktu itu. Insya-Allah kita akan jumpa. Waktu larut malam pada jenis malam yang kedua, iaitu sekitar jam 3 hingga jam 5 pagi. Dan inilah yang Allah sebut walaila libasa. Malam itu menjadi pakaian untuk orang yang bertakwa. Okey? Cari waktu tu. Tapi waktu tu jugalah ada bola. Saya mujur Liverpool dah kalah. Tak payah nak bangun dah. Dan tak apalah, ringkas cerita. Jenis malam yang ketiga iaitu akhir malam. Akhir malam ni dia bermula jam 5 pagi hinggalah masuknya waktu subuh. Dan Allah sebut dalam Al-Quran wal-laili idza as. Demi malam apabila hampir-hampir nak masuk waktu siang, gitu. Jadi cukuplah muzakarah kita malam ni. Nak lama-lama buat apa? Kita nak balik tadarus, nak tidur, sebab dah tahu dah pukul 3 kan kena bangun. Jadi wallahu a'lam. Tuan-tuan nak tengok muka saya buat apa lagi? Dah boleh balik dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurma